Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siswa Azmi bin Muhammad Mubari. Saya daripada Mubari Healthcare Malaysia. Sebelum saya teruskan video, saya nak menjelaskan satu perkara terlebih dahulu. Sebab saya takut nanti ada orang pertikaikan. Sekarang ni musim PKP. Kenapa saya duduk dekat warehouse, tak duduk kat rumah ataupun work from home ke? Saya nak jelaskan, saya punya warehouse dan juga rumah saya, untuk kawan-kawan saya yang pernah datang, dia akan tahu, ialah sebelah menyebelah saja. Maksudnya building saya bersambung dengan rumah saya. So saya harap penjelasan ringkas ni akan clear di air. Okey, ini ialah produk yang saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Produk ini dikeluarkan oleh syarikat Osram. Syarikat Osram ni memang satu syarikat daripada Germany yang memang dah terkenal di seluruh dunia. Dia memang buat lampu, macam-macam lampu syarikat ni buat. Ada orang akan tanya saya, betul ke UV ni boleh matikan kuman? Apa yang saya nak terangkan di sini, nak jelaskan di sini ialah lampu UV ni dah diguna pakai dah lama. Kalau ikut jurnal perubatan saya ingat dalam 50 tahun, 60 tahun lebih. Dan terbukti bahawa lampu UV boleh membunuh kuman ataupun boleh nyah kuman yang terdiri daripada bakteria dan juga virus. Okey, UV ni tuan-tuan, dia ada 3 jenis. Satu UVA, satu kita panggil UVB, dan satu lagi kita panggil UVC. Sekejap, saya ni sebenarnya buat kerja seorang-seorang, so saya ambil laptop saya kejap. UV ni dia punya wavelength ataupun jarak gelombang dia daripada 100 nanometer sampai ke 400 nanometer. UVA 320 sampai 400. Biasanya guna kat mana? Kalau Mak Saleh tu dia banyak pakai UVA ni untuk apa? Untuk hitamkan dia punya kulit. Okey, kemudian ialah UVB. UVB ni daripada 280 sampai 320 nanometer. Very small punya dia punya wavelength, dan mostly UVB ni dia akan absorb by ozone layer. Kemudian kita ada UVC. UVC ni yang penting sebenarnya tuan-tuan. UVC ni dia jarak gelombangnya daripada 100 sampai ke 280 nanometer. Untuk membunuh virus dan juga bakteria, kita perlukan UVC. Dalam UVC ni pula ada 2 jarak gelombang yang diguna pakai. Satu ialah 185 nanometer dan kedua ialah 253.7 nanometer. Dua benda, 2 jarak gelombang ni kita guna ada dalam UVC. Tapi UVC yang betul-betul diguna pakai ialah pada jarak gelombang 253.7. Sebab yang 185 nanometer jarak gelombang, dia akan menghasilkan ozon. Ozon ni berbahaya kepada human being. So Osram dia mengeluarkan UV light yang mengguna pakai 253.7 nanometer, dan dia diguna pakai untuk nyah kuman, digunakan pada udara, surface dan juga water disinfection. UVC 253.7 nanometer ni dia completely akan absorb by oksigen dan juga ozon di atmosfer kita. So kalau kita guna UVC pada 253.7 nanometer ni,
dia akan bunuh nyah kuman dan juga virus dan juga bakteria, dan selepas itu dia akan completely absorb by oksigen dan juga ozon. Maksudnya selamat. Selain daripada hospital, banyak lagi tempat yang aging ni boleh di-apply kan actually. Sebagai contoh ialah salah satu ialah Shanghai Bus Company. Shanghai Bus Company ni masa awal-awal dulu dia menggunakan liquid disinfektan tu. So dia kena disinfect bas tu bukan sahaja dekat kerusi. Maksudnya dia kena disinfect tu daripada dalam, daripada luar, daripada bawah body, atas, semua dia kena disinfektan. So proses ni agak tedious dan mengambil masa yang panjang. So apa yang diorang buat sekarang, diorang mengguna pakai lampu UV ni di sana. Dia buat satu tunnel, lepas tu dia disinfect dia punya bas. Dan ada juga bank mengguna pakai benda ni. So virus juga boleh tersebar melalui duit. Bank menggunakan UV light ni untuk disinfect semua duit-duit kindergarten di China guna pakai benda ni. Sebab setiap macam kita parent sangat-sangat mementingkan kesihatan anak-anak kita. Banyak benda sebenarnya actually. Okey, sini saya tunjukkan apartment ataupun office ataupun school, hospital memang dah confirm lah. Gym kalau orang nak pakai, sebelum kita tak tahu siapa yang nak pakai sebelum tu. Ada virus ke tak ada virus ke. So sebelum masuk kita disinfect dulu pakai UV. Mall, restoran, cinema. Cinema ada, walaupun lepas ni cinema buka dan ada penjarakan sosial, artinya kita duduk satu kursi, selang satu kursi, tapi bila nak turnover tu masuk penonton yang baru, takkan diorang nak setiap kali turnover je nak panggil orang disinfect dia punya kursi. So inilah cara paling mudah, ialah menggunakan UV light. Tapi tuan-tuan, sinar UV ni sangat-sangat berbahaya kepada kita human living. Sebab apa? Dia ada dua. Satu, kalau terkena pada kulit kita, dia akan jadi kemerah-merahan dan juga dia akan jadi macam kering. Dan apabila jadi macam tu, lama kelamaan tanpa kita sedari, kita akan dapat kanser kulit. Okey, yang kedua pula ialah kalau kita expose terlampau lama kepada mata kita, apa kan jadi? Yang ni saya nak terangkan lagi yang penting ni. Sebab bila kita expose benda ni lama kepada mata, satu benda yang akan jadi ialah satu sindrom yang kita panggil sebagai eye watery. Maksudnya air mata akan sentiasa keluar. Sebab apa? Bila kita expose pada UV radiation ni, mata kita akan masa kena tu tak rasa apa-apa. Tapi bila balik kita tidur, besok pagi tu kita macam tak boleh buka mata. Sebab kita punya mata expose dan dia akan menjadikan satu benda yang macam senang kita macam ni lah tuan. Kalau tuan pernah buat kerja-kerja welding, tak pakai PPE, maksudnya tak pakai goggle yang UV light punya filter tu, balik rumah besok pagi dia macam tu lah rasa. Dia akan rasa macam dalam mata ni macam ada pasir. Bila ada pasir, bila mata ada rasa ada macam pasir, automatik mata tu akan keluarkan air mata kita. So 2-3 hari lah nak baik. Ada satu aksiden berlaku dekat Hong Kong. Satu kelab gunakan lampu UV ni sebagai hiasan untuk satu event dia. Konon-konon dia nak buat macam glow in the dark lah. So pengunjung datang, parti lah apa benda semua malam tu. Besok paginya atau keesokan harinya, semua pengunjung yang datang ke kelab tu
tak boleh nak keluarkan, tak boleh nak buka mata. Sebab diorang rasa dalam mata diorang tu ada something. So air mata tu akan sentiasa keluar. Peristiwa ataupun accident ni ada dalam news dekat Hong Kong, dan saya akan bagi link pasal accident yang di mana mata terdedah kepada UV light terlampau lama. Kita teruskan untuk buka produk ni. Okey, ini produk yang saya masukkan tu. Produk ni ada 2 saja dekat Malaysia ni sebagai demo unit, dan pihak pembekal bagi saya kepercayaan untuk buat video ni, dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada pihak pembekal tersebut. Terima kasih. Okey, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ni first time ni saya nak buka ni. Tak tahu apa benda dalam ni. Okey. Okey, kita dah buka. So dalam ni ada 3 komponen utama. Yang first kali ialah housing dia, lampu Kalimantan, ada cop Osram kat sini. Kemudian dia ada bulb dia sendiri. Bulb dia pun ada cop Osram juga. Dan nak tahu original tak original, sekejap cari kat sini. Okey, dekat sini boleh nampak kot. Tahulah buat kerja sorang-sorang ni. Okey, Osram germicidal. Okey, saya baca sikit. Osram germicidal Puretech HNS 36 watt menggunakan konektor G13. Artinya G13 ni sama dengan lampu Kalimantan biasa rumah kita tu. Causes eye and skin irritation, dan macam saya dah bagi tahu yang awal-awal tadi, boleh buatkan kesihatan kulit dan juga mata tu. Dan okey, ni made in Russia. Lampu ni made in Russia. Bukan bulb ni bukan daripada China. China mungkin dia assembly saja. Kita buka ni. Okey, yang ni yang paling penting sekali saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan ni. Yang benda lain semua sama, tak ada masalah. Dia ada macam lampu fluoresan atau Kalimantan biasa. Dia ada housing, dia ada mentol, dan ini yang paling penting. Ini kita panggil motion sensor. Apa tugas dia? Seperti yang saya dah bagi tahu, UV ni sangat-sangat berbahaya kalau terdedah kepada kita sebagai human living, terdedah kepada lampu UV ni. Okey, apa yang sensor ni buat ialah apabila dia detect ada orang ataupun human living, tak kisahlah binatang peliharaan, kucing ke anjing ke, dalam jarak radius 7 meter. 7 meter lebih kurang dalam 7 kali 3, 21 kaki lah. Maksudnya 7 meter ke sana, 7 meter ke sana, 7 meter ke atas atau ke bawah, ataupun kalau kita pasang macam ni, that mean dia akan 7 meter, 7 meter, 7 meter, 7 meter. Radius 7 meter. Apabila dia detect ada orang, automatik lampu ni akan cut off dia punya litar. Itu safety yang paling penting sekali yang Osram telah terapkan dalam lampu ni. Lampu lain semua tak ada. Lampu lain semua cuma ada, dia datang cuma ada dia punya housing, lepas tu dengan dia punya bulb. Dia tak ada datang benda ni. Ini yang maha penting lah bagi saya sebenarnya. Sensor motion. Cara lampu ni bekerja,
saya akan buat satu lagi video macam mana lampu ni perform. Artinya sama ada dia bila kita masuk dia akan sensor tu akan detect macam mana ke. Saya akan buat video satu lagi selepas ni. Dan daripada pihak pembekal juga dia bagi tahu saya lampu ni kita boleh pasang tak kisah macam mana. Kita nak buat macam pasang macam biasa dekat atas ceiling, tak dekat macam ni bentuk horizontal, ataupun kita boleh pasang dekat dinding untuk macam ni. Ataupun tegak pun boleh, tak kisah. Sebab lampu ni dia punya ray dia akan bergerak 360 darjah. So sama juga dengan dia punya sensor ni. Sensor ni dia akan detect 360 darjah juga. Saya letak balik dulu. Nanti kita buat video nombor 2 macam mana cara ni berfungsi. Saya cablingkan dulu apa ni semua, saya pasang nanti, dan kita akan buat, saya akan tunjukkan kat tuan-puan. Dalam ni kita ada apa lagi ya? Tak adalah apa-apa. Ada mentol, ada ni, ada kabel sahaja. Okey, dia ada manual sekarang ni. Manual ni simple saja buat masa sekarang ni sebab barang ni dah datang direct daripada China. Osram China. So sekarang ni dia punya ni dalam manual dia bahasa Cina lah. Tapi untuk akan datang punya shipment, manual ni dalam bahasa Inggeris. Ni tuan-tuan dan puan motion sensor for Airzinc 5040 220 volt, artinya sama dengan kita punya voltage dekat Malaysia ni 50-60 Hz. Okey, dalam ni ada 3 kabel, white untuk neutral, black untuk live in, dan juga red untuk live out. So, dan ini dia punya bentuk okey, dan original Osram. Sekarang tadi saya nak tengok apa benda pula ada kat dalam ni. Tadi kita dah tengok apa, saya dah bagi tahu pasal bulb. Okey, kita buka ni dulu. Saya rasa macam saya buat video unboxing lah dekat YouTube. Ini okey. Biasa orang unboxing handphone ataupun barang-barang elektronik. Ini saya unboxing barang-barang elektrik. Okey, ada satu connector untuk screw, actually untuk wire ground. Kemudian dalam ni kalau tengok ada, saya tengok macam lampu fluoresan biasa, ada balas. Lepas tu ada connector untuk kita letak kabel live, kabel ground dan juga kabel neutral. Dan dia punya untuk letak bulb UV ni pakai konektor G13, sama macam orang kata apa tadi, macam lampu fluoresan biasa. Okey, dan special sikit pasal balas ni ialah dia panjang sikit satu, dia tulis for Osram only, dia tulis sini. So mungkin balas ni dah di design untuk optimum usage dengan bulb ni. Kemudian kalau sini saya tengok ada tulis preheat time 1 second. So dia akan heat dulu 1 second baru dia akan menyalakan. Dan kabel semua dah terletak dekat dalam ni. So kabel dia maksudnya kabel ke apa nama ni, sensor ni dah ada semua, tak perlu lagi kita nak buat cabling, cuma masukkan kabel yang live, neutral dan juga ground sahaja. So itu sajalah yang ada dalam ni, tak ada benda lain, normal macam biasa je. Cuma beza dia sangat-sangat membezakan, dia ada benda ni, motion sensor, detect orang saja, dia akan putuskan litar elektrik. Bila nak putuskan litar elektrik tu, dia akan communicate dengan balas ni. Okey, ni saya close up lagi sikit. Ni sensor dia. Ni dia punya connector G13.
kabel semua dah masuk. Okey, sini untuk live, neutral dan ground. Ni dia punya balas for Osram only yang tulis itu. Preheat 1 second. Cabling semua dah ada connected sendiri. Dan sampai hujung ni ada, okey, dia punya connector lagi satu yang dia ada side G13 punya connector. Okey, ni pula bahagian belakang dia. Saya zoomkan juga. Housing dia dah ada lubang untuk skru kalau kita nak ikat pada mana-mana bahagian, dinding ke ataupun ceiling ke. Lepas tu okey, ni sensor dia, sensor yang depan tu. Kalau tuan boleh nampak, motion sensor for Azing 5040. Satu lagi yang kalau nak penerangan yang lebih jelas pasal macam mana UV light bertindak kepada virus ni, kita boleh Google je. Memang banyak bacaan ilmiah pasal UV light ni. 1000 pieces diguna pakai dekat Beijing Jiaotangshan Hospital. Kemudian 1000 lebih juga diguna pakai dekat pieces of Azing Pro 500 are equipped in 38 hospital in Wuhan among 45 in Hubei province. Kalau ikut saya punya bacaan ni, ada kat Wuhan nombor 1 hospital, Wuhan nombor 4 hospital, Wuhan nombor 5 hospital, office building. Even sekarang ni, kalau tak salah saya, pembekal saya bagi tahu mostly UV ini sekarang banyak menghala ke Europe punya negara sebab diorang tengah tenat sekarang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, itulah sedikit sebanyak pengenalan saya pasal produk ni, UV Azing UV daripada Osram. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat sikit pasal apa yang saya dah terangkan tadi. Jadi untuk saya harap kalau puan-puan boleh like, share ataupun subscribe dekat Facebook Mubarik Healthcare Malaysia. Terima kasih banyak-banyak dan kita akan jumpa kejap lagi dengan video yang kedua tentang cara penggunaan UV Azing Osram. Okey, terbaik. Terima kasih.